So if you are looking at this graph, okay, so you can see that ada dua line kat sini, line merah dan line biru. So line merah ni dia mewakili equation yang pertama, x tambah y sama dengan 24. Okay, and the blue one represent the second equation, which is 2x minus y equal to -6. Okay, so if you see in this explanation, each line is actually a continuum of point representing possible x and y solution pairs for each equation. Maksudnya, line ni dia menunjukkan apa nilai x dan y yang sesuai untuk equation yang ni. Equation yang pertama ni. So, katakanlah you ambil point dekat sini. Okay, so dia ada nilai x dia dan dia ada nilai y dia. Maksudnya, nilai x ni katakanlah nilai x ni 4 contoh dan nilai y ni katakanlah 0.8 contoh contoh. So, maksudnya bila awak masukkan nilai x sama dengan 4, nilai y sama dengan 0.8, awak akan dapat value yang right hand side. Itu maksudnya memenuhi. Dan di sepanjang line ni kita ada banyak value of x and y yang memenuhi equation ni. Okay, kalau x dia macam ni, y dia macam ni. Kalau x dia macam ni, y dia macam ni. Sama lah juga dengan blue line ni. Sebab blue line ni dia represent, dia mewakili equation yang kedua. Okay, so dia memberitahu awak apa je nilai x dan y yang memenuhi equation yang kedua ni. So katakanlah nilai x kat sini, nilai y dia yang ini. Negative something. Kalau x dia dekat sini, y dia dekat sini. Okay, maksudnya kalau x dia nilai ni, y dia nilai ni, if you substitute inside the equation, you will get the value of -6 on the right hand side. Okay, so maksudnya di sepanjang line ini, dia sebenarnya memberitahu kita nilai x dan y yang memenuhi setiap equation. Kalau line yang warna merah ni, dia bagi tahu kita nilai x dan y yang memenuhi equation yang pertama. Dan line yang biru ni, dia memberitahu kita nilai x dan y yang memenuhi equation yang kedua. And if you see, there is only one point where the two linear function intersect. Maksudnya, hanya ada satu point di mana garis line merah dan line biru ini bertindan, intersect. Okay, dia bertindak. Ada satu point sahaja dekat sini. Ni nilai x dia dan nilai y dia dekat sini. Apa maksud dia? Maksudnya, nilai x ini, kalau awak gantikan nilai x dan nilai y ini ke dalam kedua-dua equation, awak akan dapat yang right hand side. Maksudnya, nilai x and y pada titik pertindihan ini memenuhi kedua-dua persamaan. Dia adalah belongs to both equation. Okay, so ini yang kita panggil sebagai solution to our simultaneous equation. Okay, itulah dia nilai x dan y yang memenuhi kedua-dua persamaan. So, itu cara sebenarnya kita nak solve kita punya simultaneous equation, di mana kita nak cari nilai x dan y yang memenuhi kedua-dua equation ini. Tetapi untuk kita melukis graf dan kita nak cari intersection point is not very efficient way. Sebabnya awak nak lukis graf ni, awak kena tahu banyak point baru kita boleh lukis graf. So dia lambat. So dia ada cara macam mana kita nak solve our simultaneous equation. Macam mana kita nak cari nilai x dan y yang memenuhi kedua-dua persamaan ini. Kita panggil dia sebagai persamaan serentak. So macam mana kita nak solve our simultaneous equation, ada cara dia. Okay, tapi secara grafikalnya inilah dia yang kita katakan sebagai solution of our simultaneous equation, di mana solution of our simultaneous equation actually the value of x and y yang satisfy kedua-dua persamaan. Okay, the value of x dan y yang memenuhi kedua-dua persamaan, secara grafikalnya dia adalah intersection point di antara graf yang pertama dan juga graf yang kedua. Okay, so kita akan tengok lepas ni how to solve our simultaneous equation but not using the graph. Okay, but before we go, we see about how to solve our simultaneous equation. Let's see on what is the difference between linear and non-linear equations. Apa yang kita panggil sebagai linear, apa yang kita panggil sebagai non-linear equations. Okay, kalau linear equation, awak tengok awak punya unknown ni mesti kuasa dia satu sahaja. Okay, equation with one or more variable, dia ada satu ataupun lebih daripada satu variable. Dia mungkin ada satu variable sahaja, x sahaja, ataupun dia mungkin ada dua variable x dan y, tapi mestilah unknown tu degree dia satu. Variable tu mesti degree dia satu, 3x
Y dengan X. So degree dia satu. Okay, power dia satu. So kita panggil dia sebagai linear equation. Tapi kalau dalam equation awak ada degree yang lebih daripada satu. So kalau awak tengok ni ada X kuasa 2, ada X kuasa 3, ataupun ada product of two variable. Maksudnya ada hasil darab dua variable, X darab dengan Y. So kalau macam ni kita panggil dia sebagai non-linear. Kalau linear dia hanya ada satu sahaja variable X ataupun Y. Okay, dan variable ni dia mesti power 1. Dia tak boleh X darab Y. Tak boleh. Kalau ada X darab Y dia terus jadi non-linear. Kalau ada X square, kalau ada Y cube contoh, kuasa dia lebih daripada satu, dia terus jadi non-linear. Kalau dia linear, kuasa mesti satu sahaja dan dia tak boleh ada X darab dengan Y. Ataupun X darab dengan Y darab dengan Z, tak boleh. Okey, contohnya kalau kita ada 4X tambah 2Y tolak 3Z sama dengan kosong. So, ini linear. Kenapa linear? Sebab semua unknown kuasanya satu sahaja dan tak ada pun darab di antara unknown. Tapi kalau awak ada contohnya 4XY tolak 3Y tambah 2Z sama dengan 1. Ini non-linear. Kenapa ni non-linear? Sebab dekat sini ada X darab dengan Y. Ada product of variable. Tak boleh ada product of variable. Kalau dia ada product of variable terus kita panggil dia sebagai non-linear equation. Ataupun contohnya kalau awak ada 2Y tolak 3X kuasa 3 sama dengan 10. Ini pun adalah non-linear. Kenapa? Sebab kuasa X ni lebih daripada satu. Dia kuasa kena satu sahaja. So, itu adalah cara macam mana kita nak kenal linear dan non-linear equation. Kalau ada je yang kuasa lebih daripada satu dan ada je darab di antara variable, so itu terus akan jadi non-linear. Okay? So, itulah dua jenis equation. Kita ada linear dan juga non-linear equation.